Sebelum kita memulakan program hari ini, saya ingin mengingatkan anda untuk sebarang soalan atau pertanyaan, sila kongsikan di ruang komen di bawah dan pihak NutriFit 365 akan cuba untuk menjawab soalan-soalan anda. Program hari ini dibawakan khas oleh aplikasi My Pesara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton sesi pada hari ini. Saya Fakira akan menjadi pengacara anda pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada sesi hari ini, kita akan mendengar tentang ceramah bertajuk Pemilihan Makanan Sihat dan Pengurusan Berat Badan. Panel jemputan kita pada hari ini adalah seorang coach dari NutriFit 365. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput Coach Aizat untuk berkongsi topik pada hari ini. Assalamualaikum dan apa khabar semua, Coach Aizat di sini daripada NutriFit 365 Sdn Berhad. Pertama sekali, terima kasih kepada kumpulan Wang Persaraan atas jemputan untuk sesi perkongsian yang bermanfaat ini. Hari ini, saya akan bercakap tentang pemilihan makanan sihat dan pengurusan berat badan. Okey, sebelum itu serba sedikit latar belakang tentang saya. Saya merupakan jurulatih kecergasan untuk NutriFit 365. Tapi latar belakang saya adalah dalam ijazah pemakanan ataupun nutrition, tetapi saya juga mempunyai sijil Certified Group Fitness Instructor. Jadi dari segi pemakanan dan juga senaman pun boleh buat. Bercakap tentang kesihatan, kita perlu ketahui maksud yang sebenar. Kesihatan adalah keadaan yang sempurna, sihat dari segi fizikal, mental dan sosial, bukan hanya tiada penyakit. Okay? Ingat itu, kesihatan bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi apa yang kita tak boleh nampak dari segi mental dan sosial, bukan hanya tiada penyakit. Okay? Kita perlu pastikan ketiga-tiga ini dijaga, barulah kita boleh dikatakan sebagai sihat. Dan apa itu pemakanan ataupun nutrition dalam bahasa Inggerisnya? Dia adalah secara mudahnya proses mengambil makanan yang dihadam untuk pertumbuhan, metabolisme dan juga repair badan. Dia adalah untuk memenuhi keperluan individu. Okey, ingat kata kunci itu iaitu individu. Oleh itu, setiap orang mempunyai keperluan yang berbeza sebab pemakanan ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti umur, jantina, kita punya aktiviti seharian, kita punya keadaan penyakit ataupun tidak. Semua itu mempengaruhi keperluan makanan kita. Jadi, setiap orang mempunyai gaya pemakanan terbaik yang berbeza. Okey, kemudian kita akan masuk kepada 6 nutrien utama yang diperlukan oleh manusia. Dia dibahagikan kepada makronutrien, mikronutrien dan juga air. Untuk makronutrien yang pertama iaitu karbohidrat, mempunyai tenaga 4 kalori untuk setiap gram. Ia merupakan sumber tenaga utama untuk badan. Okey, sebab badan kita menggunakan gula dalam darah dan juga gula simpanan dalam bentuk glycogen. Pada asasnya adalah gula, jadi tak kisah anda makan sumber karbohidrat apapun, badan kita akan menghadam, mengurai kepada gula asas dan itu yang akan diserap dan digunakan sebagai tenaga. Pengecualian kepada serat di mana badan kita tak boleh hadam dan uraikan, tetapi penting juga untuk kesihatan. Jadi bezanya karbohidrat simple ataupun karbohidrat mudah dengan karbohidrat kompleks ni adalah dari segi strukturnya. Karbohidrat kompleks mempunyai struktur yang lebih kompleks, jadi mengambil masa yang lebih banyak untuk mengurai dan menghadam. Jadi kalau anda tengok graf penyerapan gula dalam darah ataupun paras kenaikan gula dalam darah, berbeza apabila kita makan karbohidrat mudah dan juga karbohidrat kompleks. Anda boleh tengok di bawah tu, apabila kita makan karbohidrat yang mudah, dia cepat diurai, cepat dihadam dan paras gula dalam darah akan naik secara mendadak. Itu tidak beberapa bagus sebab apabila secara berterusan, hormon insulin juga hormon yang mengawal gula dalam darah itu akan dirembeskan pada kadar yang tinggi. Dan kalau berterusan badan kita dah jadi kurang sensitif ataupun dah lali lah dengan hormon insulin ni, itu akan membawa kepada insulin resistant. Badan kita dah tak sensitif dah terhadap insulin ni dan seterusnya boleh membawa kepada kencing manis ataupun diabetik, di mana paras gula dalam darah kita sentiasa tinggi, berada lebih pada paras normal. Itu yang kita tak nak. Jadi sebab itu kenapa kita disarankan untuk utamakan sumber karbohidrat yang kompleks seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau nasi kita ambil brown rice dan juga kalau roti perang. Tapi itu tidak semestinya. Okay? Nanti saya akan explain kenapa anda masih boleh makan nasi putih
cuma anda perlu seimbangkan. Tak apa, itu kita simpan dulu. Makronutrien yang seterusnya adalah protein. Sama seperti karbohidrat mempunyai 4 kalori untuk setiap gram. Asasnya adalah amino acid. Kalau karbohidrat, asasnya adalah gula. Protein asasnya adalah amino acid, dan antara fungsi utama yang ramai orang tahu adalah untuk pertumbuhan, maintain dan juga repair otot kita. Tapi selain daripada itu, protein ini memang banyak fungsinya. Antaranya kesihatan otak, sistem imunisasi, menghasilkan sel badan, hormon, even tulang kita pun sebahagian besarnya adalah jisim daripada protein, bukan sahaja kalsium sahaja. Dan badan kita memerlukan 21 jenis amino acid, tetapi 12 tersebut badan kita boleh hasilkan dengan sendiri. Namun 9 jenis amino acid yang badan kita hanya boleh dapati daripada makanan. Okey, ini dikatakan sebagai essential amino acid. Oleh itu kita perlu mengambil protein yang lengkap untuk mendapatkan kesemua essential amino acid. Apa protein yang tak lengkap? Datang daripada tumbuhan. Bukannya kita tak boleh makan, cumanya kalau orang yang vegetarian yang hanya ambil tumbuh-tumbuhan dan tak ambil haiwan, mereka perlu mempelbagaikan sumber tumbuhan mereka supaya mendapatkan amino acid yang lengkap. Dan antara sumber tumbuhan yang lengkap dari segi amino acid adalah soya. Okey, makronutrien yang terakhir adalah lemak, 9 kalori untuk setiap gram, lebih daripada 2 kali ganda berbanding dengan karbohidrat dan juga protein. Lemak ada beberapa jenis, antaranya lemak tepu, lemak tidak tepu dan juga lemak trans. Lemak trans ni yang bahaya, yang kita perlu jauhi dan kalau boleh tak ambil lah. Sebab lemak trans ni dikaitkan secara langsung dengan penyakit jantung dan juga penurunan paras kolesterol dan overall kesihatan lemak dalam badan lah. Dari segi lemak tepu dan lemak tidak tepu, lemak tepu ni mostly daripada haiwan dan lemak tidak tepu adalah daripada tumbuh-tumbuhan. Kita lebih utamakan lemak tidak tepu, manakala lemak tepu ni boleh ambil tetapi pada kadar yang sederhana dan kalau boleh kurangkanlah. Dan lemak yang bagus adalah lemak omega 3 dan lemak omega 6. Lemak omega 3 ni boleh didapati dalam olive oil, dalam haiwan laut dalam. Jadi pelbagaikan sumber protein anda, bukan saja ambil ayam dan daging saja, tetapi digalakkan juga ambil sumber protein daripada laut seperti ikan. Okey, seterusnya adalah mikronutrien, di mana kita perlu ambil dalam kuantiti yang lebih sedikit berbanding dengan makronutrien tadi. Kita ada vitamin dan mineral. Okey, diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Dan terdapat vitamin yang boleh larut air dan boleh larut lemak. Berbanding dengan makronutrien, mikronutrien ni tiada nilai kalori. Secara langsung tidak boleh memberikan tenaga, tetapi vitamin dan mineral ini penting sebagai pengantaraan untuk penghasilan tenaga dan juga metabolisme badan. Jadi anda boleh tengok penting untuk pelbagai proses dalam badan seperti penghasilan tenaga, sistem imunisasi, penjagaan kesihatan badan, kesihatan tulang, menjaga tekanan darah dan banyak lagi. Jadi macam mana kita nak dapatkan pelbagai vitamin dan mineral ini? Senang sahaja, pelbagaikan sumber makanan kita, terutamanya tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Apabila kita pelbagaikan, secara tidak langsung itu membolehkan kita mendapat pelbagai jenis zat-zat. Dan nutrien yang terakhir adalah air. Lebih kurang 60% dalam badan manusia adalah air dan asas kepada segala jenis kehidupan, bukan saja manusia, tumbuhan juga perlukan air, malahan bakteria dan mikroorganisma pun memerlukan air untuk hidup. Jadi berapa banyak air yang kita perlu minum dalam sehari? Okay, ini sebagai satu panduan kasar. Pertama sekali, anda boleh ambil berat badan dan kali 0.033 ataupun 1 liter untuk setiap 25 kg berat badan. Dan andai kata anda yang jenis bersenam ataupun banyak bekerja di luar di bawah matahari, di mana anda banyak berpeluh, anda boleh tambah 500 ml sehingga 1 liter air. Dan bukan itu sahaja, apabila anda minum banyak itu, anda buat analisa dengan urine color chart. Anda tengok warna air kencing anda untuk lihat tahap hidrasi anda. Kalau warna yang jernih ataupun kuning pudar, maksudnya tahap hidrasi anda yang bagus. Tapi andai kata anda minum banyak itu pun masih lagi kurang memuaskan, boleh tambah lagi air. Okay, repeat proses ini sehingga anda boleh mencapai warna air kencing yang jernih ataupun kuning pudar, yang dikatakan sebagai tahap yang sihat lah. Okay, kita dah habis tentang 6 nutrien utama tadi. Tetapi Azhar nak cerita sedikit tentang phytonutrients ataupun phytochemicals.
Dia adalah compound yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan yang memberikan sifat seperti warna, bau dan perisa. Kalau anda perasan, tumbuh-tumbuhan dia mempunyai kategori dia dari segi warna. Ada tumbuhan yang merah, ada tumbuhan yang purple, kuning, oranye dan sebagainya. Ini disebabkan oleh phytonutrien tersebutlah. Setiap warna tersebut dipengaruhi oleh phytonutrien yang berbeza. Walaupun tidak dikira sebagai nutrien yang penting, tetapi dia boleh memberikan manfaat dari segi kekuatan sistem imunisasi, antioksidan, melindungi daripada kanser, mencegah penyakit kardiovaskular, mengurangkan keradangan ataupun inflammation, mengurangkan kolesterol dan banyak lagi. Macam mana kita nak amalkan pengambilan phytonutrien ni? Senang saja, sama seperti yang saya cakap tadi, pelbagaikan tumbuh-tumbuhan anda dari segi warna. Maybe hari ni anda makan pisang, ada warna kuning, kemudian ada sayur warna hijau, kemudian buah tembikai yang warna merah, kemudian hari esoknya anda ambil sumber yang lain. Jadi secara tidak langsung anda bukan sahaja mempelbagaikan vitamin dan mineral, anda juga mempelbagaikan pengambilan phytonutrien. Setiap phytonutrien memberikan manfaat yang berbeza. Tadi saya ada cerita tentang kalori. Apa itu kalori? Kalori ni adalah tenaga, dan berapa banyak tenaga yang kita gunakan dalam sehari itu dikatakan sebagai TDEE, Total Daily Energy Expenditure, jumlah perbelanjaan tenaga harian, ataupun DCR, Daily Calorie Requirement, keperluan kalori harian, ataupun AMR, Active Metabolic Rate, kadar metabolisme aktif. Semuanya memberikan maksud yang lebih kurang sahaja, iaitu berapa banyak tenaga yang kita gunakan dalam sehari, dan ini merangkumi beberapa faktor. Faktor yang paling besar berapa banyak kalori yang kita gunakan dalam sehari adalah kita punya BMR. Azad rasa anda pun pernah dengar perkataan ini. BMR, Basal Metabolic Rate, kadar metabolisme kita. Dan anda boleh tengok kat sini beberapa faktor yang mempengaruhi BMR seseorang. Dan yang Aizat highlight itu, yang Aizat bold itu adalah faktor yang kita boleh kawal. Seperti jisim otot. Macam mana kita nak tambah jisim otot? Kita membuat senaman otot, kita makan protein yang secukupnya. Lebih berotot badan anda, lebih banyak kalori yang anda akan burn, lebih mudah untuk anda mengawal berat badan. Aktiviti fizikal, diet juga mempengaruhi BMR anda. Seterusnya adalah aktiviti fizikal. Dia merangkumi senaman dan juga NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Senaman ini adalah aktiviti fizikal yang berstruktur seperti jogging, main bola, berbasikal, berenang dan sebagainya. Dia mempunyai struktur, mempunyai masa dan dia lebih terkawal lah. Manakala NEAT ni adalah aktiviti harian yang selain daripada itu. Contohnya kita berjalan, kita berkebun, kita bergerak sana sini. Itu juga menyumbang kepada kalori harian kita. Dan untuk NEAT ni, setengah orang mempunyai NEAT yang lebih tinggi. Kalau anda perasan, ada orang yang sukar untuk duduk diam. Kadang duduk kat meja pun asyik nak goyang-goyang kaki, tangan tu hentak-hentak pada meja, klik-klik pen. Secara tidak langsung mereka ini memang hyperaktif lah katakan. Jadi mereka akan burn lebih banyak kalori. Bertentangan dengan itu, ada orang yang secara tidak langsung ataupun secara semula jadinya lebih malas. Dan kalau orang macam ni, mereka jenis yang duduk saja, dan duduk tu boleh untuk tempoh masa yang lama. Jadi ini pun secara tidak langsung akan menyebabkan anda burn kurang kalori dalam sehari. Dan faktor yang terakhir dan paling sikit adalah thermic effect of feeding ataupun thermic effect of food. Secara mudahnya maksudnya adalah berapa banyak kalori yang anda burn untuk menghadam makanan itu sendiri. Protein mempunyai nilai yang tertinggi, sebab itu untuk orang yang nak kawal berat badan, antara dua cadangan simple yang saya selalu cadangkan adalah lebihkan serat dan juga lebihkan protein. Sebab apa? Protein ni mempunyai thermic effect yang tertinggi. Sebagai contoh, kalau anda makan 100 kalori daripada protein, mungkin badan anda akan serap 70 kalori sahaja. 30 kalori tersebut sudah digunakan untuk menghadam protein itu sendiri. Harapnya jelaslah. Jadi, kesemua ini adalah faktor yang membawa kepada berapa banyak kalori yang kita burn dalam sehari. Seterusnya macam mana kita nak tahu keperluan tenaga harian kita? Kalau nak pengiraan yang tepat, itu memerlukan anda pergi ke makmalah membuat testing. Tapi, boleh saja kita mendapat nilai anggaran di mana anda perlu mengisi umur, berat,
tinggi dan tahap aktiviti fizikal. Okey, boleh Google sahaja dan juga tengok website yang saya paparkan ni, dan itu boleh memberikan anggaran berapa banyak kalori yang anda akan burn dalam sehari. Kenapa nilai ini penting? Sebab inilah rahsia kepada pengawalan berat badan, iaitu energy balance ataupun keseimbangan kalori. Kalau anda makan kalori sama dengan yang anda gunakan dalam sehari, itu dikatakan sebagai weight maintenance. Berat badan anda kekal sama sahaja. Okey? Apa yang anda makan sama dengan apa yang anda gunakan. Andai kata kalau anda makan lebih daripada keperluan tenaga badan, lebihan tenaga tersebut badan kita akan simpan sebagai lemak. Tak kisahlah tenaga ataupun kalori tersebut datang daripada protein, karbohidrat ataupun lemak. Asalkan kalori yang berlebihan, badan kita akan tukarkannya kepada lemak, iaitu simpanan tenaga dalam badan kita. Sama juga kalau kita ambil kalori yang kurang daripada keperluan badan, badan kita akan top up kekurangan tenaga tersebut dengan membakar lemak. Okey, simple saja konsepnya. Kalau lebih, badan kita akan simpan lemak. Kalau kurang, badan kita akan burn lemak. Jadi sebab itu pentingnya untuk anda memahami kalori ini, keperluan anda dan berapa banyak yang anda ambil dalam sehari. Sebab itu sebenarnya rahsia dan konsep asas kepada pengawalan berat badan. Jadi untuk penurunan berat badan yang sihat, kita disarankan untuk mengambil kalori kurang 250 hingga 500 daripada keperluan harian. Kalau boleh jangan besar sangat dan jangan kurang daripada BMR. Lagi besar kita punya kalori defisit, especially kalau kurang daripada BMR, itu boleh memudaratkan. Sebab apa? BMR ni adalah tenaga untuk proses badan kita, untuk jantung kita, untuk otak kita, penghadaman kita, kita bernafas dan segala proses badan itu tergolong dalam BMR. Jadi kalau tenaga kurang daripada itu, khuatir akan mengganggu proses tersebut. Dan untuk penurunan berat badan yang sihat, kita dijangkakan dan disarankan untuk turun 0.5 hingga 1 kg setiap minggu. Tetapi kenapa ada orang boleh turun lebih lagi pada itu adalah disebabkan oleh kehilangan air. Ini lazimnya berlaku pada 1 hingga 3 minggu pertama mereka berdiet lah. Turun berat tu kita tak tahu berapa banyak daripada air, berapa banyak daripada lemak. Jadi kalau anda turun lebih daripada 1 kilo tu okey, tapi jangan sangkakan penurunan sebanyak itu setiap minggu. Dan untuk orang yang overweight dan obese, mereka boleh turun lebih lagi daripada itu sebab mereka mudah untuk buang lemak tambahan tersebut. Tapi makin kurang peratusan lemak dalam badan anda, makin sukar sikit untuk anda turunkan berat badan. Tapi walaupun 0.5 kg setiap minggu pun, itu adalah penurunan yang sangat bagus. Yang penting biar perlahan tetapi konsisten. Okey, sebagai contoh, okey, kita ambil Ali lah. Okay, Ali dalam sehari keperluan tenaganya adalah 1850 kalori dan dia sedang target untuk weight loss, nak turunkan berat badan. Jadi dia ambil 1350 kalori saja dalam sehari. Jadi anda boleh nampak ada 500 kalori yang tak cukup ataupun 500 kalori defisit badannya akan ambil daripada lemak. Jadi kalau seminggu berterusan dengan gaya pemakanan macam ni, Ali akan bakar 3500 kalori ataupun bersamaan dengan 0.45 kg lemak. Sebab apa? 1 kg lemak dia bersamaan dengan lebih kurang 7700 kalori anggaran saja. Okey, 0.45 kg lemak, tapi kalau kita timbang mungkin boleh turun lebih lagi sebab ada juga kehilangan air. Tapi 0.45 untuk setiap minggu pun kalau berterusan, kalau konsisten, insya-Allah dia akan mencapai berat badan yang ideal. Sebab itu pentingnya untuk kita bersabar dan kekal konsisten dalam penurunan berat badan ini. Jangan anggap dia sebagai satu benda yang kita boleh capai dengan masa yang singkat dan cepat. Anggap dia sebagai investment untuk jangka masa yang panjang. Okey, kalau anda beri perhatian tadi, pengawalan berat badan dipengaruhi oleh kalori. Oleh itu, Aizat suka gunakan term ini, calorie is king. Kalori adalah paling utama, terutamanya kalau anda ingin mengawal berat badan. Perlu berada dalam kalori defisit.
dan pada masa yang sama fokus kepada kualiti makanan. Nombor 1 kalori, nombor 2 baru kualiti. Sebab apa Aizat cakap macam tu? Kalau anda tengok rajah bawah ni ataupun gambar bawah ni, kita buat perbandingan antara burger dan juga salad. Sekali pandang mungkin anda kata salad ini lebih bagus dan boleh menguruskan. Tapi kalau kita tengok secara terperinci, walaupun dia adalah salad, tetapi disebabkan oleh ada ayam salut tepung, ada dia punya salad dressing yang tinggi dengan minyak dan juga mayonis. Dari segi kalori sebenarnya boleh lebih tinggi berbanding dengan burger tadi, dan kalau dia makan pada kadar yang berlebihan, kalori pun lebih. Walaupun salad pun, buah ke dan benda apa pun yang kita sangkakan sihat, kalau kalori lebih, badan kita tetap akan simpannya sebagai lemak. Untuk turun berat badan, yang penting adalah kalori defisit. Okey, sebagai satu latihan, Azad nak anda cuba teka bagaimana rupa individu yang makan macam ni. Dah tengok atas meja tu penuh dengan makanan. Pizza ada, French toast ada, spaghetti, sandwich, minuman shake lagi. Jadi macam mana rupa individu yang makan macam ni? Ini adalah diet Michael Phelps, seorang atlet renang Amerika Syarikat, seorang atlet Olimpik, bekas atlet Olimpik, antara yang paling berjaya lah. Dan anda tengok badan dia kurus dan slim sahaja. Kenapa? Macam Aizat cakap tadi, setiap orang mempunyai keperluan tenaga yang berbeza. Untuk Encik Phelps ni, disebabkan beliau seorang atlet, dalam sehari beliau burn banyak kalori. Walaupun makan banyak macam ini pun, beliau masih boleh burn balik kalori tersebut. Jadi ingat, pemakanan adalah individual. Setiap orang mempunyai gaya pemakanan yang berbeza, keperluan kalori dan nutrien yang berbeza. Jadi, antara pemakanan dan senaman, mana yang lebih penting? Yes, memang betul, nak kawal berat badan adalah kalori. Itu adalah penentu utama. Tetapi senaman ni sangat membantu dalam proses penurunan berat badan selain menyihatkan badan. Ingat, keseimbangan tenaga adalah kalori masuk dan juga kalori keluar. Jadi untuk penurunan berat badan yang efektif dan sihat, kita boleh kurangkan pengambilan makanan. Pada masa yang sama, kita boleh lebihkan tenaga yang kita bakar dalam sehari. Sebab tu, kalau kita kawal pemakanan sahaja tanpa bersenam, memang boleh turun berat badan, tetapi kalori yang kita ambil tu agak sedikit, dan disebabkan kita makan pun sikit, kita boleh rasa letih dan tidak bertenaga. Dan kalau kita bersenam tanpa jaga pemakanan, belum tentu boleh turun berat badan jika kalori melebihi keperluan. Tapi kalau kita gabungkan senaman dan pemakanan yang sihat, penurunan berat badan yang sihat dan mudah kita boleh capai, dan kesihatan badan juga akan meningkat. Ingat, kita bersenam bukan saja untuk kurus, kita bersenam untuk kesihatan badan juga. Sama juga untuk pemakanan. Kita makan bukan untuk kurus semata, tetapi untuk memberikan zat-zat kepada badan supaya badan kita boleh berfungsi dengan sihat. Sampai di sini saya rasa anda sudah tahu betapa pentingnya kalori untuk pengawalan berat badan. Oleh sebab itu, anda juga perlu tahu makanan yang kita sangkakan sebagai sihat pun perlu kawal kuantitinya untuk mengawal kalori. Sebagai contoh, minyak zaitun memang antara sumber minyak ataupun lemak yang sihat, tetapi satu sudu lemak, tak kisah daripada lemak haiwan ke minyak sayuran ke, satu sudu bersamaan dengan 120 kalori. Lebih kurang sahaja semua. Oleh sebab itu, walaupun minyak zaitun ni adalah sumber yang sihat, tetapi masih perlu kawal kalori. Sama juga seperti kekacang. Kekacang antara sumber snacking yang sihat, tetapi perlu kawal kalori. Sebab kalau anda tengok ni, kalau kacang yang telah dicampur, ditambah dengan minyak, ada yang bersalut gula lagi, tidak pelik kalau 100 gram pun sudah boleh sampai 600 kalori. Okey, seterusnya nasi kandar. Mungkin ada orang yang cakap nasi kandar ni sihat sebab ada nasi, ada sayuran, ada protein. Memang betul, seimbang. Tetapi dari segi kalori sangat tinggi. Sebab apa? Ayam yang bergoreng, sayur yang berminyak, nasi yang berlebihan dan dibanjirkan dengan kuah gulai bersantan tinggi kalori. Jadi tidak heran sepinggan nasi kandar ni boleh cecah 600 hingga 800 kalori. Dan buah pun, memang buah ini sihat, berkhasiat, penuh dengan zat, tetapi buah yang berlebihan pun boleh menyumbang kepada kalori tambahan dan
terutamanya buah yang telah dikeringkan. Sebab apa? Buah yang sama, cuma dia dikecilkan, jadi lebih banyak yang anda boleh makan, jadi menyumbang kepada kalori yang berlebihan. Jadi macam mana kita nak kawal pemakanan kita nak kawal kalori, kita nak makan secara sihat? Cara yang paling mudah, kita gunakan diet yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu suku separuh ataupun dikenali sebagai pinggan sihat Malaysia. Mudah saja. Dalam pinggan yang bulat tu, anda bahagikan suku karbohidrat berkanji, tak kisahlah nasi ke, roti ke, pasta ke, bihun ke, sumber karbohidrat berkanji. Ubi pun dikira sebagai karbohidrat berkanji walaupun dia kategori sayur. Dia adalah sayur yang tinggi kanji. Jadi suku karbohidrat berkanji, suku protein dan separuhnya sumber serat kita, iaitu daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Simple saja. Dengan kita mengamalkan pinggan sihat ni, kita dapat mengawal kalori dan kita juga dapat mengambil nutrien yang pelbagai dan seimbang. Kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada juga lemak kita. Dalam sehari, kita disarankan untuk mengambil 40 hingga 65% kalori daripada karbohidrat, 10 hingga 35 daripada protein dan 20 hingga 35 daripada lemak. Tapi anda tak perlu tahu pun secara terperinci. Dengan mengamalkan suku-suku separuh ni, insya-Allah anda memang seimbang gaya pemakanan anda. Dan macam saya cakap awal tadi, pelbagaikan sumber. Sambil kita amalkan pemakanan ikut portion macam ni, kita juga pelbagaikan. Kita ubah sumber sayur kita ubah sumber protein kita, karbohidrat pun kita boleh ubah sekali-sekala. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Sangat mudah untuk kita amalkan. Okey, mungkin anda pernah dengar yang nasi putih ni tak bagus, kita perlu tukar kepada brown rice. Dia tidak semestinya. Kalau anda tengok pada graf awal tadi, saya ada terangkan yang karbohidrat mudah ni menyebabkan paras gula dalam darah naik secara mendadak. Itu tidak bagus. Tetapi kita boleh kurangkan kesan tersebut jika kita makan dengan seimbang. Yes, memang betul nasi putih adalah karbohidrat mudah, tetapi kalau kita kawal portion, kita tambah serat, sayur-sayuran, kita tambah protein, itu akan mengurangkan kesan kenaikan yang mendadak. Jadi kalau kita makan nasi dengan seimbang, kita kawal portion, kenaikan gula dalam darah adalah secara perlahan dan steady, dan juga kita akan rasa kenyang untuk lebih lama. Jadi tak ada masalah untuk anda makan nasi putih ke, roti putih ke, dengan syarat seimbangkan dengan serat dan juga protein. Itu adalah untuk hidangan utama, macam mana saranan kita nak seimbangkan. Ini adalah saranan untuk snacking ataupun berapa banyak buah kita boleh ambil. Cara yang mudah, kita gunakan tangan kita lah. Kalau buah yang macam apple, macam orange sebesar bola tenis, kita ambil sebiji. Kalau buah yang lebih besar, kita boleh hiriskan ataupun kita ambil separuh. Secara kasarnya, boleh muat dalam satu tapak tangan. Sama juga untuk buah yang kecil-kecil, boleh muat dalam tapak tangan ataupun dalam mangkuk kecil. Satu lagi saya nak tambah adalah, walaupun kita makan dengan seimbang, kita juga perlu awas dengan jumlahnya. Kalau kita target untuk penurunan berat badan, kita perlu kurangkan kalori. Kita makan tetap seimbang, cuma kita kurangkan jumlahnya. Ini anda boleh tengok lah. Kalau kita tengok perbandingan antara semuanya, semua adalah seimbang. Ada karbohidrat, ada serat, ada protein. Tetapi disebabkan oleh jumlah yang berbeza, kalori pun berbeza. Kenapa ini penting? Kalau target anda adalah untuk penurunan berat badan, makan secara seimbang, cuma kurangkan sedikit portion untuk kurangkan kalori. Okay, simple saja kan setakat ini. Harap anda boleh follow, harap anda boleh faham dan jelas. Satu lagi macam mana kita nak amalkan pemakanan dan gaya hidup yang sihat adalah amalkan pembacaan label makanan. Daripada itu kita dapat tahu apa kandungan zat-zat yang terkandung dalam makanan tersebut, dan lebih penting untuk orang kawal berat badan, kita tahu berapa kalorinya. Okey, banyak benda yang anda boleh tengok kat sini, tetapi apa yang saya nak highlight adalah ramuan. Senarai ramuan yang pertama itu adalah yang paling banyak. Jadi kalau anda tengok ramuan pertama adalah gula, sebaiknya jauhi sebab itu adalah bahan yang paling banyak. Okey, seterusnya berapa saiz hidangan dan juga berapa banyak kalori dia boleh memberikan kepada anda, sebab kalori yang berlebihan itu yang menyumbang kepada kenaikan berat badan. Jadi pastikan anda makan bertepatan dengan keperluan kalori anda. Okey, kita sudah faham
konsep pengawalan berat badan setakat ini, mudah je kan untuk kurus. Kawal kalori, kalori kurang, kita akan turun berat badan, kalori lebih, kita akan naik berat badan. Jadi konsep yang mudah, tetapi kenapa kita rasa macam sukar untuk turunkan berat badan? Sebab banyak lagi faktor yang boleh mempengaruhi, yang boleh menyukarkan ataupun memudahkan proses pengawalan berat badan kita. Tapi konsep asalnya adalah keseimbangan kalori. Cuma dari segi praktikalnya, banyak lagi faktor yang boleh mempengaruhi. Sebab tu, selain daripada jaga pemakanan, anda juga perlu tahu faktor-faktor lain yang mungkin anda menghadapi masalah. Contohnya dari segi persekitaran, mungkin persekitaran anda banyak stres. Jadi cari cara untuk kawal stres. Senaman antara salah satu kaedahnya. Dari segi tidur juga boleh mengganggu anda punya proses penurunan berat badan. Jadi pastikan anda tidur dengan secukupnya. Dan tengok lagi lah faktor lain yang boleh mempengaruhi anda punya progres penurunan berat badan. Kalau anda ingat lagi, faktor BMR, basal metabolic rate, ada faktor yang kita boleh kawal dan kebanyakannya faktor yang kita tak boleh kawal. Kita punya jantina, kita punya umur, kita punya genetik. Itu juga boleh mempengaruhi berapa banyak kalori yang kita burn dalam sehari dan boleh mempengaruhi dan menyukarkan kita punya proses pengawalan berat badan. Tetapi faktor genetik ni tidak bermakna anda ditakdirkan untuk bentuk badan tertentu. Dia hanya cenderung untuk mempunyai bentuk badan yang tertentu, tapi tidak bermakna anda ditakdirkan untuk mendapat bentuk badan sebegitu. Oleh itu, setiap orang mempunyai cabaran masing-masing. Ada orang target untuk weight loss dan rasa sukar, ada orang sukar untuk naikkan berat badan. Jadi, jangan kita bandingkan diri dengan orang lain, kita improve pada pace masing-masing. Ingat, you versus you. Anda lawan anda sendiri. Apapun kita nak bandingkan, kita nak improve, kita bandingkan dengan diri sendiri. Jadikan diri kita yang sekarang ini lebih baik daripada versi minggu lepas. Okey, harapnya anda sudah jelas dengan konsep pengawalan berat badan. Jadi, kita nak atur strategi pengawalan berat badan. Pertama sekali, kita perlu tahu berapa banyak kalori yang kita gunakan dalam sehari. Anda dah tahu tadi, kita ada calculator kita, boleh search di internet saja. Daripada situ, setelah kita mengetahui berapa banyak kalori yang kita gunakan dalam sehari, seterusnya kita set berapa banyak kalori yang kita nak ambil dalam sehari. Ingat, boleh tolak 250 hingga 500 daripada perbelanjaan kalori harian. Contohnya, dia burn kalori 2000 dalam sehari. Jadi untuk weight loss, maybe dia target dalam 1800 ataupun 1700, okay? Bergantung. Yang penting mencapai kalori defisit. Okey, dah kita tahu target kalori, kita tahu plan pemakanan sihat kita. Kita nak makan apa, macam mana kita nak kawal kalori. Dan nombor 4, selain kita kawal intake kalori, pengambilan kita, kita juga boleh kawal kalori yang kita gunakan dalam sehari, iaitu dalam bentuk senaman. Dan senaman ni kita bahagikan kepada senaman kardiovaskular ataupun kardio dan juga senaman otot. Kedua-dua ni fungsi yang berbeza. Untuk senaman kardiovaskular, dia akan burn lebih banyak kalori sebab jantung kita akan berdegup dengan lebih laju, dan juga dia adalah untuk kesihatan kardiovaskular ataupun kesihatan jantung dan sistem pengedaran darah kita. Untuk senaman otot, dia kalori yang dibakar tidaklah begitu banyak, tetapi dia penting untuk menguatkan otot dan juga mengelakkan kehilangan otot sewaktu kita berada dalam kalori defisit. Untuk wanita, jangan risau untuk membuat senaman otot. Anda tidak akan sadar seperti lelaki sebab lelaki dan wanita mempunyai hormon yang berbeza yang mengawal kadar pertumbuhan otot. Jadi, lelaki maupun wanita disarankan untuk membuat senaman otot di samping senaman kardiovaskular sebab kedua-duanya memberikan manfaat yang berbeza. Dan setelah anda apply semua itu, anda timbang berat badan dan lihat perubahan. Kalau ada penurunan, bagus. Maksudnya strategi yang anda gunakan berfungsi dan langkah yang seterusnya kekal konsisten dengan plan tersebut. Dan kalau berat anda masih tak turun, maksudnya ada kesilapan dari segi pengambilan tenaga ataupun pengeluaran tenaga, masih lagi tidak mencapai kalori defisit. Oleh itu, anda perlu adjust sikit lah dari segi pemakanan anda dan juga dari segi senaman yang dilakukan. Okay? Proses penurunan berat badan ni, pengawalan berat badan, dia bukanlah lurus turun sahaja. Dia akan ada naik turun dan
akan ada fasa di mana kita rasa lebih mencabar, rasa lebih sukar. Jadi dia memerlukan banyak trial and error. Okay, tadi kita dah cakap tentang kalori, kita dah cakap tentang pemakanan, kita dah cakap tentang pemakanan yang seimbang. Tapi mungkin anda pernah dengar terdapat pelbagai jenis diet. Jadi mana diet yang terbaik sebenarnya? Okey, kat sini Aizan nak ajukan 3 persoalan yang kita wajib jawab untuk mengetahui sama ada diet tersebut sesuai ataupun tidak untuk kita. Tiada istilah diet yang terbaik. Aizan ada cakap tadi, setiap orang mempunyai gaya pemakanan dan keperluan yang berbeza. Oleh itu, diet untuk anda tidak semestinya diet yang terbaik untuk rakan anda. Diet untuk Ali, walaupun dapat penurunan berat badan, tidak semestinya Abu pun boleh tiru dan pakai dan mendapat hasil yang sama. Setiap orang mempunyai pendekatan yang berbeza, sebab itu anda perlu kenali diet anda sendiri. Jadi, macam mana anda nak tahu diet itu terbaik ataupun tidak untuk anda? Okey, tanya 3 persoalan ni. Adakah diet anda membantu mengawal berat badan? Kedua, adakah diet anda membolehkan anda ambil zat mengikut keperluan badan? Ada setengah diet dia cakap, tak boleh makan buah, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Kalau diet itu sampai macam tu, maksudnya dia boleh mengganggu pengambilan zat harian anda, boleh menyebabkan malnutrition ataupun kekurangan zat, seterusnya boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lain. Jadi walaupun dia boleh menurunkan berat badan, tetapi penurunan yang tidak sihat sebab membawa kepada kekurangan zat. Dan soalan ketiga yang penting juga, adakah anda gembira dengan diet anda? Kalau diet anda boleh turunkan berat badan, diet anda lengkap dari segi zat, kalau anda tak happy, kalau anda tak suka dengan gaya pemakanan anda tidak akan berkekalan. Di sinilah ramai yang sangkut, di mana mereka follow diet, memang boleh membawa kepada hasil penurunan berat badan, tetapi disebabkan mereka tak enjoy, mereka tak suka, mereka off diet. Mereka give up, kemudian berat badan naik balik, and then mereka cuba diet baru, benda yang sama, turun, naik. Itulah dikatakan sebagai yo-yo diet. Untuk penurunan berat badan yang sihat, yang konsisten, yang berkekalan, tanyalah 3 persoalan ini kepada anda. Adakah diet anda membantu mengawal berat badan? Adakah diet anda membolehkan anda ambil zat mengikut keperluan badan anda? Dan ketiga, adakah anda gembira dengan diet anda? Kalau ketiga-tiga soalan ini boleh dijawab, barulah anda tahu diet yang terbaik untuk diri anda. Saya pun tak tahu, hanya anda yang boleh tahu. Okay, ini adalah contoh piramid makanan yang telah diupdate. Anda boleh tengok yang berada di bawah adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Dari segi portion, apa yang disarankan adalah 2 hidangan ataupun 2 sajian buah-buahan, manakala 3 ataupun lebih sajian sayur-sayuran. Dan anda boleh tengoklah dengan sendiri, ini hanyalah panduan. Lebih ataupun kurang, itu bergantung kepada anda. Mungkin anda seorang yang sangat aktif, seorang atlet, pagi petang bersenam, keperluan anda boleh lebih lagi daripada ini. Ingat, saya ada tunjuk tentang atlet awal tadi, walaupun dia makan dah sampai 3000 kalori dalam sehari, tapi disebabkan beliau sangat aktif, boleh saja burn balik. Keperluan sangat individual. Okey, di sini saya nak tekankan sekali lagi kunci kepada gaya hidup sihat, cara kita nak jaga pemakanan, cara kita nak bersenam dan sebagainya. Pertama sekali, pastikan kalori bertepatan dengan keperluan dan matlamat anda. Amalkan pemakanan yang lengkap, seimbang dan padat dengan zat. Apa yang dimaksudkan dengan padat dengan zat ni? Okey, kita ambil contoh air sirap yang ada gula dan pewarna merah sahaja. Dia ada kalori, ada tenaga, tetapi dari segi zat, dari segi nutrien lain, tak ada. Okey, ini dinamakan sebagai empty kalori ataupun kalori kosong. Kalau kita tengok sebagai buah, contohnya buah apple, walaupun boleh sama kalori dengan air sirap tadi, tetapi dia padat dengan zat. Yes, dalam apple ada gula, tetapi selain daripada itu, ada juga serat, ada vitamin, ada mineral, jadi jauh lebih berkhasiat berbanding dengan air sirap tadi, walaupun kedua-duanya mempunyai kalori yang sama. Ketiga, utamakan makanan yang kurang diproses. Keempat, pengambilan air yang cukup. Okay, anda dah tahu dah macam mana kita nak tahu pengambilan air cukup ataupun tidak. Senang saja, tengok warna air kencing. Kelima, lebihkan serat ataupun fiber dan pelbagaikan serat tersebut dari segi warna tumbuh-tumbuhan. Bersenam mengikut kemampuan, namun makin mencabar diri. Okay, jangan kita bersenam lebih daripada kemampuan, itu akan menyebabkan kecederaan. Kalau kita injured, itu akan menghindar kita punya progress weight loss. Dan senaman yang kita buat juga perlu mencabar diri. Jangan buat senaman yang terlalu mudah,
Sebagai contoh, kalau kita angkat kertas, memang betul menggunakan otot, tapi rangsangan yang tidak cukup untuk menguatkan dan membesarkan otot tersebut. Jadi pastikan senaman yang anda buat agak mencabar. Jadi kalau senaman otot, dia bebanan yang cukup, memberikan rangsangan yang secukupnya untuk membina otot. Manakala dari segi senaman kardiovaskular, kita target supaya jantung kita lebih tinggi sedikit daripada biasa. Seterusnya, buat kedua-dua senaman otot dan kardiovaskular, saya ada terangkan tadi. Seterusnya, pastikan anda suka dengan apa yang dimakan. Ini betul untuk memastikan anda konsisten dan pemakanan sihat yang berpanjangan. Andai kata anda teringin ambil junk food dan sebagainya, tak ada masalah, namun kawal kadar pengambilan anda. Contohnya, anda teringin nak makan kek ke, nak makan kuih muih yang manis, yang bergoreng, tak ada masalah. Yang penting anda kawal portion. Anda perlu tahu berapa kalori yang anda ambil daripada hidangan tersebut. Dan anda boleh apply 80-20 rule, 80-20. 80% pemakanan harian anda adalah yang sihat, berkhasiat, tidak tinggi kalori, manakala 20% tu anda simpan untuk makanan yang kurang berkhasiat ataupun yang tinggi kalori, tapi anda had kepada 20% sahaja. Jadi boleh ambil tetapi tidak berlebihan. Dan pastikan tidur yang cukup. Sekali lagi nak tekankan, kesihatan yang lengkap adalah fizikal, mental dan juga sosial. Dan kalau kita nak rumuskan kesemuanya kepada satu kata kunci sahaja, iaitu seimbang. Itu sahaja sebenarnya cara kita nak mengamalkan pemakanan yang sihat, nak amalkan gaya hidup yang sihat. Seimbang. Nak ambil nasi, tak ada masalah, seimbangkanlah. Pastikan portion suku, tambahkan sayur-sayuran, tambahkan sumber protein. Nak ambil benda yang bergoreng, benda yang manis, tak ada masalah. Yang penting kalori tidak berlebihan, portion tidak banyak, dan dari segi senaman pun kita seimbang, tidak buat terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang. Jadi yang penting adalah seimbang. The poison is in the dose. Kalau kita minum air pun, kalau terlalu banyak pun boleh memudaratkan. Di sini juga saya nak berkongsi kesilapan lazim untuk orang berdiet. Pertama sekali, makan makanan yang seimbang, tetapi masakan ataupun lauk yang tinggi lemak, portion yang berlebihan, itu juga boleh menyumbang kepada kalori yang berlebihan dan mengganggu proses penurunan berat badan. Terlebih makan buah pun, walaupun benda yang berkhasiat, tetapi kalori tetap kalori, lebih pun akan disimpan sebagai lemak. Jadi awas dengan pengambilan buah-buahan anda. 2 hidangan dalam sehari pun sudah memadai. Ketiga, terlalu obses dengan angka pada penimbang. Jangan kita obses saja nak turunkan berat badan. Selain daripada angka pada penimbang tu, banyak lagi benda yang boleh improve yang mungkin kita tidak sedar. Contohnya, paras gula dalam darah yang lebih sihat, paras kolesterol yang lebih sihat, penurunan dari segi ukur lilit. Banyak saja metrik lain yang boleh menentukan sama ada kita makin sihat. Jangan terlalu obses dengan penimbang. Kalori defisit yang terlalu besar. Yes, kalau defisit yang besar memang akan membawa penurunan berat badan yang cepat, tetapi tidak sihat dan boleh memudaratkan. Kesilapan cheat day ataupun ganjaran diri yang keterlaluan. Cheat day, dalam sehari dia makan melantak sebab dia kata dia dah diet, jadi bolehlah dia nak makan kalori yang lebih sikit. Tapi ini juga boleh merosakkan dietnya. Contoh, 6 hari jaga pemakanan berada dalam defisit. Kalau satu hari cheat day yang sangat berlebihan, itu boleh rosakkan 6 hari diet yang sebelumnya. Kalau bersenam dengan terlalu mudah pun, itu tidak cukup untuk badan kita improve. Yang terakhir, diet yang terlalu clean. Garam langsung tak ambil, yang bergoreng, yang berminyak langsung tak sentuh, gula langsung tak ambil. Apa lagi? Nasi dia tukar kepada brown rice sahaja, roti putih tukar kepada roti whole grain sahaja. Yes, kalau kita tengok secara permukaan nampak sihat, tetapi garam pun adalah salah satu keperluan badan. Minyak pun ataupun lemak kita perlukan. Yang penting adalah tidak berlebihan. Kalau anda nak letak garam dalam hidangan sedikit pun, nak beri rasa, nak bagi sedap, tak ada masalah. Jangan kita rasa terseksa dengan pemakanan kita. Yang penting tidak berlebihan. Itu sebenarnya masalahnya, berlebihan. Kalau kita nak ambil sedikit pada kuantiti yang berpatutan, tak ada masalah. Itu pun sudah dikira sebagai sihat. Kalau kita lihat pemakanan ini sebagai baik dan buruk, itu sebenarnya lebih memudaratkan. Contohnya, ada orang tengok, nasi putih ni tak bagus lah, menyebabkan pelbagai penyakit lah dan sebagainya lah. Tidak.
Nasi putih pun kalau kita nak ambil tak ada masalah macam saya terangkan tadi dengan syarat seimbangkan. Kalau kita teringin minuman yang manis pun tak ada masalah dengan syarat janganlah selalu. Sekali-sekala tak ada masalah. Yang penting seimbang. Gaya hidup yang seimbang itulah sebenarnya gaya hidup yang sihat. Okey, itu sahaja daripada saya. Harapnya perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada anda. Okey, terima kasih sekali lagi kepada kumpulan wang persaraan atas jemputan untuk perkongsian ini. Okey, saya Coach Aizat. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Coach Aizat. Diharap semua mendapat manfaat daripada perkongsian daripada beliau sebentar tadi. Sebelum sesi ini berakhir, saya ingin mengajak semua untuk memuat turun aplikasi MyPesara di telefon bimbit anda. Banyak faedah serta kegunaan yang terdapat dalam aplikasi ini. Maka dengan itu berakhirlah program Sembang MyPesara, pemilihan makanan sihat dan pengurusan berat badan. Terima kasih sekali lagi kepada NutriFit 365, Coach Aizat serta tuan-tuan dan puan-puan kerana setia meluangkan masa sehingga ke akhir program hari ini. Terima kasih dan jumpa anda di program yang akan datang.